Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks sains tahun 1 KSSR Semakan. Okay, seperti mana video sebelum ni, saya akan membincangkan buku teks tahun 1 ini, bilangan 11, dengan sekali buku aktivitinya sekali. Okay, dengan aktiviti yang berada dalam buku aktiviti. Jadi anda yang boleh dengar video ni, anda boleh sekali sediakan buku teks dan juga buku aktiviti untuk kita menjawab terus bersama-sama. Okay? Jadi hari ni kita nak masuk tajuk baru. Unit yang kelima iaitu haiwan. Muka surat 40. Okay? Alright, ni adalah muka surat 41. 41 bukan 40 . Okay, haiwan. Kita tengok muka surat pertama dia. Ada gambar arnab dekat situ, ada pepatung, okay? Dan arnab pula tiba-tiba ada tanduk. Mana datang anak bertanduk ni kan? Bagaimanakah saya nak masuk ke lubang ini? Tanduk ini terlalu besar. Tiba-tiba arnab tu ada tanduk dan dia tak boleh masuk dalam lubang. Arnab kan duduk dalam lubang, tapi tiba-tiba dia ada tanduk, dia tak boleh masuk. Saya pun, kawan dia kata, ni ada kata kat sini kan, sayangi hutan kita. Ni maksudnya dia bagi kita satu pemikiran kat sini. Dia suruh kita fikir dekat dalam muka surat ni. Kenapa arnab tidak disediakan tanduk macam ni? Ini yang berlaku. Bila arnab kalau ada tanduk, dia tak bolehlah nak masuk dalam lubang. Nanti tanduk dia tak muat. Kan? Jadi dekat sini, apa yang penting adalah, yang pada pendapat saya lah, unit ni, muka surat ni, dia cerita tentang setiap haiwan yang dicipta tu, dia ada sebab kenapa dia ada tanduk ke tak ada tanduk. Dia ada sebab kenapa telinga dia panjang. Dia ada sebab kenapa telinga dia nipis. Kenapa telinga dia lembut. Kenapa dia ada tanduk yang keras. Jadi semua yang tercipta tu ada sebab dia. Okay? Dan kenalah dengan cara hidup dia. Itu yang cuba kita bincangkan dalam muka surat ni lah. Okay, tengok bawah ni. Dia ada persoalan. Adakah tanduk itu sesuai untuk haiwan di atas? Sesuai ke? Tak kan? Kenapa? Dekat situ pun dia dah cerita. Kenapa? Kerana tanduk arnab ni, kalau arnab ada tanduk, macam mana dia nak masuk ke dalam lubang? Sedangkan dia nak masuk dalam lubang dalam tanah, tempat tinggal dia. Jadi takkan nak tanduk dekat luar. Nanti haiwan lain nampak lah kan. Jadi takkan dia nak duduk separuh kepala kat situ kan. Okay. Jadi mari kita lihat bahagian tubuh haiwan. Okay, muka surat seterusnya kan. Okay, jadi mari kita kenali bahagian tubuh haiwan. Yang pertama kita tengok kat sini ada badak sumbu. Okay, badak sumbu, dia ada sumbu. Okay, ingat betul-betul kalau nama dia badak sumbu, dia ada sumbu. Sumbu tu bukannya macam bercun punya hujung tu. Sumbu bukan. Sumbu untuk haiwan ni adalah yang dekat depan ni. Yang kita biasa panggil tanduk kan. Badak sumbu dia ada tanduk dekat depan. Tapi tanduk dia ni kita panggil sumbu. Okay. Okay. Dia berbeza dengan badak lagi satu, badak air. Badak air macam lain sikit bentuk dia. Hippopotamus tu kan. Okay. Jadi yang seterusnya adalah kuda. Okay, kuda dekat sini dia ada badan, dia ada kepala, bahagian utama dia lah. Dia ada ekor. Okay, dan dia juga ada kaki lah. Okay, itu bahagian utama dia, badan, kepala, ekor. Okay, kaki dan sebagainya tu biasalah. Okay. Dan seterusnya dekat bawah ni ada burung. Burung dia ada paruh, dia ada kepak, dia ada bulu pelepah. Bulu dia adalah bulu pelepah. Dia tak macam bulu kuda tadi. Bulu dia bulu pelepah. Bulu pelepah tu kalau awak nak tahu, awak bayangkan, awak pernah pegang tak bola badminton kan? Bola raket badminton main dengan bola kan? Bulu tangkis tu. Bulu tangkis tu punya daun-daun tepi bulu tangkis tu, itulah bulu pelepah. Cuma sekarang ni bulu pelepah tu dia dah ubah suai kot. Yang sebenar-benar bulu pelepah tu bentuk dia macam tu lah. Okay. Seterusnya adalah siput dan juga kura-kura kat sini. Siput dan kura-kura dia ada cangkerang. Cangkerang tu maksudnya bahagian penutup yang dekat atas badan yang keras. Ini cangkerang bagi siput dan ini pula cangkerang bagi kura-kura. Dan seterusnya kat sini juga ada buaya. Buaya ni dia ada kulit yang keras. Kulit dia sangat keras. Okay, sebab tu kalau kita pegang pun kita rasa betapa kasarnya kulit dia. Alright. Jadi info guru, kepak juga dikenali sebagai sayap. Okay, maksudnya selain daripada kita sebut benda ni kepak, kita boleh sebut dia sayap lah. Okay. Kulit buaya ialah sejenis kulit bersisik tebal. Okay, kulit dia bersisik. Tapi sisik tebal lah. Kasar dan penuh dengan bintik hitam yang sensitif. Ni daripada sumber http nationalgeography.co.id ni lah. Okay, berita 2012. Dia cerita tentang kulit tebal buaya sangat sensitif terhadap sentuhan. Maksudnya bila sensitif tu maksudnya apa?
Kalau sensitif tu maksudnya dia mudah mudah terperasan. Maksudnya kalau ada benda kat badan dia kan mungkin dia ada perasan. Itu tu namanya sensitif. Okay, dia mudah rasa, dia punya tahap dia punya rasa tu sangat sangat baiklah. Jadi bahayalah kalau hati-hatilah dengan buaya. Okey, jadi mari kita lihat kat sini ada halaman buku aktiviti halaman 29 dan halaman 34. Jom kita pergi kepada muka surat 29 dan halaman 34 buku aktiviti 29 Okey. Ini dia muka surat 29 adalah cerita tentang haiwan. Unit 5 okey. Bahagian tubuh haiwan. Labelkan bahagian tubuh haiwan berikut. Okey, ini tadi ada gambar je juga kan dekat gambar buku teks tadi, cuma dia tak tanya pasal haiwan ni. Okey, ini apa? Ni adalah pepatungan. Jadi dekat sini kita boleh sebut sebagai ekor. Okey, ekor. Dekat atas ni ekor. Okey, dan kemudian dekat sini adalah sayap ataupun kepak. Dekat sini ada apa atas dia? Okey, ujung ke kepala tu? Tu lebih kepada kalau kita tengok dekat-dekat, dia zoom dekat kepala lah. Kita anggap dia kepala lah bahagian situ, jadi kepala. Okey, ini adakah kita nak tulis ekor ataupun badan? Okey, pada pendapat saya, kalau badan tu memanglah ni badan dia. Tapi sebab kita tahu dekat belakang ni kan, kita lebih kepada ekor lah. Okey, badan dia mungkin kita ambil dekat bahagian depan. Jadi ini adalah, saya ulang lagi sekali, bahagian atas ni adalah ekor, ini adalah sayap ataupun kepak. Bahagian sini adalah kepala lah. Kita ambil kepala je. Okey, nak mudah sebab kita baru nak belajar kan. Ni kepala lah sini. Okey. Seterusnya gambar yang kedua, kambing. Kambing. Ini adalah tanduk. Okey, bahagian atas ni tanduk. Bahagian belakang ni ekor. Ekor. Okey, tanduk, ekor. Okey. Dan bahagian sini adalah bulu. Awak tulis kat sini bulu halus. Bulu ada banyak kan. Ada bulu bulu tebal, bulu halus kan. Jadi ini kita tulis kat sini berbulu halus pun boleh. Okey. Ataupun berbulu halus. Alright. Okey. 29 kan. Dan tadi lagi muka surat berapa? Katanya tadi muka surat 29 dan 29 dan berapa tadi? 34. Kita tengok lagi 34 pula Pergi kepada muka surat 34. 29 dan 34 ke dan ke ataupun serta. Tak apa, kita buka je 34 Okey, 34 kat sini. Lengkapkan bahagian tubuhku. Bahagian tubuhku. Okey. Jadi kat sini dia tanya. Pilih dan warnakan jawapan yang betul. Jadi kat sini ada gambar ikan. Okey, namakan haiwan ini. Ikan lah jawapan dia. Tanda kat sini, kita warnakan dekat sini ikan. Kemudian yang kedua B. Bahagian tubuh yang hilang ialah mana yang tak ada ni? Semua ada. Pasal tak ada yang tak ada kat sini. Ikan ni dia tak ada apa. Atas ni dia sepatutnya ada sirip. Jadi kalau sisik tu badan dia ni sisik. Sisik ni badan dia ni namanya sisik. Sirip. Sirip tu yang bahagian ke atas ni. Atas ikan dengan bawah ikan ni kadang ada sirip. Dia ada macam garisan kat situ kan. Jadi bahagian tubuh yang hilang ialah sirip. Okey. Fungsi bahagian yang hilang itu ialah untuk apa? Berenang ke melompat? Dah tentulah ikan kan. Mestilah dia untuk berenang. Okey, jawapan dia berenang. Yang keempat, bahagian tubuh lain yang terdapat pada haiwan ini ialah, apa lagi kat sini? Kita warnakan. Ekor ada. Okey, warnakan ekor. Badan ada. Warnakan badan. Ekor ada, badan ada, kepala ada. Okey, warnakan kepala. Sisik ada tak? Ada. Ada kat atas tu kan. So kita warnakan sisik juga. Tanduk ada? Tak ada. Sayap kepak macam burung tu kan. Ada tak sayap kat sini? Dalam gambar ni sayapnya ada tak? Kalau ikutkan sayap tak ada lah. Kita kira sebagai tak ada lah. Okey. Kalau yang kat tepi dia, kat dalam gambar ni tak ada. Sekarang ni dia buat gambar yang tak ada tepi dia tu kan. Okey, kita anggap dia sebagai tak ada. Kita warnakan ekor, badan, kepala, sisik. Okey, tanduk dan sayap tu tak ada lah. Kita kira sebagai sisip. Sirip. Sirip kan. Okey. Jadi lakarkan bahagian yang hilang pada badan ikan di atas. Okey, jadi kita pun lukis gambar sirip tadi kat atas ni. Sirip kat atas ni, kat bawah ni. Atas dan bawah. Okey. Alright, jom kita kembali ke buku teks.
Okey. Betul lah tu 29 dan 34 Maksudnya bukannya 29 hingga 34. Okey, jom kita pergi kepada muka surat 43. Seterusnya muka surat sebelah tadi menceritakan ada gambar tanduk. Okey, kat sini ada rusa dan juga ada kambing. Okey. Tanduk yang kat atas tu lah. Kan tanduk kan, kambing ada tanduk, rusa ada tanduk. Arnab tak ada tanduk tadi tu cuma dia nak mewujudkan pertanyaan saja. Okey. Dan dia berbulu halus. Sama. Ni saya kata tadi berbulu halus. Yang kita jawab kat kambing tadi kan. Nampak? Okey. Kemudian kita lihat kat sini. Kepak dan sesungut. Rama-rama ada kepak dan rama-rama ada sesungut. Begitu juga dengan pepatung. Okey. Nampak kat sini. Pepatung tadi dia kata kepak dan atas ni adalah sesungut. Maksudnya kita boleh pakai sesungut lah. Ada rupanya kat muka surat ni. Okey. Jadi. Kita betulkan balik tadi kat sini. Okey, kat sini yang jawapan muka surat 20 lebih tadi mana? Okey, kat sini tadi kita tukar Kita tukar. Ini sesungut, bukan kepala okey, sesungut. Sebenarnya nak jawab kepala pun boleh, tapi dalam buku teks dia sebut sesungut, dia tunjukkan yang bahagian atas ni. Yang bahagian kepala tanduk ni kan, dia macam tanduk sikit tu. Itu dikira sebagai sesungut lah. Jadi betulkan balik kat sini sesungut. Okey, bukannya kepala. Tulis kat sini sesungut. Alright, sambung. Okey. Kemudian itik, katak. Itik dengan katak ni dia boleh berenang. Sebab apa? Sebab kaki dia ada selaput renang. Macam mana selaput renang tu? Jom kita zoom in. Nampak ni. Kaki dia ni, terlalu besar sangat Dekat kaki dia, sebab satu kaki ni dia ada macam satu lekatan tu. Satu kulit yang melekat antara jari dengan jari dia. Tu namanya kaki dia selaput renang Jadi katak dan itik dia boleh berenang sebab dia ada kaki selaput renang. Okey, ni ekor, ni badan buaya tadi kan. Okey, kemudian ikan. Nampak ni. Sirip. Sirip sirip, sisik dan juga ni ikan lah, sirip dan juga sisik. Sebab tu yang bahagian yang hilang tadi kita lukis gambar ni lah, sirip ni. Okey. Sepatutnya belajar ni dulu baru jawab tadi kan. Okey. Okey, jadi awak dah boleh jawab balik semula yang muka surat tadi. Tapi saya rasa yang kita dah bincang ni betul lah Kecuali tadi silap dekat pepatung je. Dia kepala tu kita tukar jadi sesungut lah. Saya nak jawab sesungut, tapi sebab saya ingatkan tak ada, rupanya ada kat muka surat ni. Okey, jom kita teruskan. Okey, jadi kat sini ada muka surat 44 ni ada cerita tentang reka cipta. Kenali bahagian tubuh haiwan. Okey, jadi langkah-langkah dan bahannya, kita sediakan 6 keping pinggan kertas merah. Kemudian dengan 6 keping pinggan kertas biru. Awas. Bila awas tu dia kata kat gunting. Gunting ni awas sebab dia berbahaya. Jadi guna-guna dengan hati-hatilah. Gam dan juga pita pelekat dua muka ataupun orang panggil double sided tip. Dia dua-dua bahagian ada pelekat. Apa yang awak perlu buat adalah gambar haiwan juga kena ada dan 15 batang kayu aiskrim. Kayu aiskrim ni boleh beli kat DIY atau kat mana-mana kedai yang ada lah. Takkan nak beli 15 batang aiskrim nak makan sampai 15 semata-mata nak buat aktiviti ni kan. Beli yang dah siap saja. Okey. Tali, pen penanda ataupun pen marker lah. Dan juga kertas putih. Aktiviti ini secara kumpulan. Okey, awak pun nak buat seorang-seorang pun boleh kan. Kadang-kadang kita nak buat seorang-seorang boleh juga. Tapi eloknya berkumpulan lah. Okey. Jadi langkah-langkahnya gunting dan lekatkan gambar burung. Yang maksudnya kita potong gambar tu, kita lekatkan. Kemudian kita lekatkan kertas dan tulis bahagian tubuh burung tu. Contoh paruh. Nanti kita tuliskan lagi. Kepala, bulu pelepah. Kita tulis kat situ kan. Kemudian kita lekatkan batang aiskrim, kayu aiskrim di bahagian belakang pinggan gambar burung tadi. Kemudian kita cantumkan, lekatkan bahagian berlabel bahagian tubuh burung pada kayu aiskrim tadi. Maksudnya paruh, ekor, bulu pelepah. Dan terbalikkan model tadi balik semula. Dan bila kita terbalikkan, kita akan nampak yang kat depan tadi. Okey, terbalikkan. Model pinggan, ulangi langkah 1 hingga 4 menggunakan gambar rusa pula. Letakkannya pada bahagian belakang pinggan pula. Maksudnya pinggan tadi, kan ada dekat depan dia ada gambar burung kan. Kat belakang gambar burung tadi, kita buat gambar rusa pula. Kita tambah lagi satu pinggan lain kat belakang dia. Maksudnya pinggan depan dengan pinggan belakang tu, kita ada dua pinggan yang melekap depan belakang. Okey, kemudian tebuk lubang dan ikat dengan tali. Kenapa nak ikat dengan tali? Sebab kita nak gantung. Nampak depan ada gambar burung dengan dia punya bahagian, kepak, paruh, badan, ekor kan. Dan bahagian belakang dia ada tanduk, kepala, ekor, badan dan bulu halus. Okey, ini adalah untuk rusa kan. Okey Jadi maksudnya benda tu kita gantung, kita boleh guna, boleh gantung kat rumah, boleh buat macam aktiviti pembelajaran kita. Okey. Sangat seronok. Okey.
Nombor 7, gantungkan mobile bahagian tubuh haiwan. Terangkan tentang mobile bahagian tubuh haiwan kamu di hadapan kelas. Jadi kalau kat sekolah boleh tunjuk kat kawan-kawan, ceritakan apa yang kumpulan awak buat. Okey. Dekat sini ada soalan tadi kat sini, info guru. Guru boleh menyediakan pelbagai gambar haiwan sebelum aktiviti dijalankan. Bimbing murid mencantumkan 3 batang kayu aiskrim menggunakan pita pelekat 2 muka. Okey, sebab budak-budak tahun 1 ni selalunya pita pelekat 2 muka ni tak kerti sangat. Dia belum tahu, baru nak kenal. Jadi cikgu boleh tolonglah. Dan juga aktiviti ni biasanya gambar haiwan kita bagilah. Kalau murid-murid kan nak cari gambar kat internet, bila nak cari kan. Nak suruh buat dari rumah pun kadang mesti ada yang tak bawa. Jadi aktiviti ini merangkumi 5.1.1, 5.1.3 dan 5.1.5. Okey. Jadi ada soalan kat bawah. Soalan dia, bandingkan perbezaan tubuh badan antara rusa dengan burung. Nanti kan ada pusing depan, pusing belakang kan. Jadi kita bandingkan. Burung ada apa? Ada paruh rusa, tak ada paruh. Burung tak ada tanduk. Rusa ada tanduk. Jadi awak boleh bandingkan semasa awak melakukan pembentangan di depan kelas. Okey? Jadi info guru juga, mobile ialah model yang digantung. Okey, ini adalah aktiviti membuat mobile. Mobile tu apa? Mobile tu inilah model yang digantung. Kita sebut sebagai mobile. Okey, saya rasa sampai situ dulu, sampai muka surah 45. Kita akan jumpa lagi pada kelas akan datang. Video akan datang. Jangan lupa subscribe dan teruskan menonton. Nantikan video terbaru daripada saya. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.